Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah, Sabtu 12 Mac 2022. Perkembangan semasa COVID-19. Jumlah kes harian Sabah tidak banyak berubah dengan 1,176 kes positif baharu semalam. Peningkatan marginal 22 kes berbanding sebelum ini. Manakala 5 kematian dicatatkan di 4 daerah iaitu 2 kes di Keningau dan masing-masing 1 kes di Beaufort, Kota Kinabalu dan Ranau. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebanyak 64.56% daripada kes baharu merupakan kes jangkitan sporadik sekaligus menjadi penyumbang utama kes-kes baharu di 24 daripada 27 daerah di Sabah. Katanya peningkatan dan penurunan kes harian di beberapa daerah seperti Kota Kinabalu, Penampang dan Tuaran banyak mempengaruhi jumlah kes harian yang dilaporkan setiap hari. Manakala 1,154 kes atau 98.13% daripada 1,176 kes baharu semalam adalah dalam kategori 1 dan 2, 9 kes dalam kategori 3, 10 kes dalam kategori 4 dan 3 kes dalam kategori 5. Sementara, satu kluster institusi pendidikan diisytiharkan tamat semalam iaitu kluster Jalan Terusan melibatkan lokaliti di SMK Terusan Lahad Datu. Baki kluster yang masih aktif di seluruh Sabah ialah 29 kluster. Dalam pada itu, 1,810 pesakit sembuh direkodkan menjadikan jumlah kumulatif 325,741 orang. Manakala 1,085 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 781 orang di hospital, 286 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah awam, 15 orang di pusat tahanan sementara dan penjara serta 3 orang di fasiliti swasta. Seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Ini pula situasi semasa wabak denggi. 8 kes baru direkodkan semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes di Sabah kini 360 kes. Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, 3 kes direkodkan di Lahad Datu, 2 kes di Kota Kinabalu dan 1 kes masing-masing direkodkan di Tawau, Semporna dan Putatan. 5 lokaliti wabak aktif dikesan dengan 2 daripadanya di Kota Kinabalu iaitu di Taman Sri Kepayan dan Taman Cantik. 2 lokaliti di Tawau iaitu JK74 Taman Semarak Jaya dan JK52 Taman Anson. Manakala 1 lokaliti di Kampung Jaya Baru, Lahad Datu. Bagaimanapun semua wabak adalah terkawal. JKNS menasihatkan orang ramai meluangkan masa 10 minit seminggu bagi mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Bersama kita bangkit, bersama kita pulih. Kita lindung diri, lindung keluarga. Terapkan nilai-nilai murni, kebersamaan, berkasih sayang, bantu-membantu dan hormat-menghormati antara satu sama lain. Itulah kekuatan kita, keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Bersama kita mencari titik persamaan, raikan kemenangan bersama. Hargai perpaduan, raikan perbezaan agama dan budaya. Kita kan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Kami berbilang kaum, ada Kadazan, ada Bajau, ada Murut, ada Tidung, ada Suluk, ada Rungus. Dan banyak lagi etnik lain di sini. Tapi kami adalah keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Hitam Kamemon, lambang keluarga Malaysia. Abanggau ko bertemu ko jumadi keluarga Malaysia. Kon sapatan. Mi iso monolibamban paganakan Malaysia. Majutah kita ni bersama keluarga Malaysia. Potong sa kawi, rendalom nu, kelapan nu Malaysia.
Dewan Perniagaan Muslim Sabah DPMS menyambut baik pengumuman pemansuhan had masa operasi premis perniagaan bermula 1 April depan. Setiausaha Agung DPMS Abdul Aziz Alagu memberitahu beliau optimis langkah itu dapat membantu premis perniagaan khususnya restoran yang beroperasi 24 jam memulihkan semula aktiviti perniagaan mereka. Belum ini COVID ini memang kita ada buka 24 jam, bisnes ada baik. Tapi dalam 2 tahun ini memang down lah. Hampir 30% restoran ini hampir mau tutup. Pasal COVID. Sekarang ini kita dengar kerajaan umum bilang 24 jam. Kita sangat gembira. Abdul Aziz ditemui RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengusaha restoran dan pelanggan yang ditemui turut memberi reaksi positif. Sebelum ni 2 tahun kita tutup awal, kita punya pelanggan kurang. Alhamdulillah lah, kita rasa senang hati lah sebab kita dapat buka 24 jam dan kepada pelanggan-pelanggan juga kita minta mematuhi SOP lah. Dulu kami pun 2 tahun sudah, baru sampai pukul 10 saja, customer pun larilah. Jadi sekarang boleh berniaga operasi 24 jam. Sangat baiklah. Terima kasih banyak untuk kerajaan. Kami menyambut baik keputusan kerajaan lah untuk membuat 24 jam kembali dan kami pun akan mengikuti protokol SOP semua yang disediakan oleh kerajaan. Saya setuju supaya kami ada selesa punya tempat makan. Kami customer biasa sini Pak, selalu datang sini makan, boleh kasih ruang kami punya masa Pak. Sebagai seorang pelajar lah, buka restoran 24 jam, lebih mudah untuk kami makan, mencari makan dan beberapa bulan lagi akan menyambut bulan puasa, senang untuk kami bersahur dan sebagainya sebagai umat Islam. Selain itu, penjarakan sosial dan jangan lupa pakai pelitup muka supaya kita kekal selamat. Dianggarkan DPMS mempunyai kira-kira 800 ahli di seluruh negeri terdiri daripada pengusaha kedai makan, restoran, kedai runcit dan bekeri. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dalam pengumuman Selasa lalu menyatakan pemilik permis akan dibenarkan melaksanakan waktu operasi permis mengikut syarat lesen operasi masing-masing. Sementara itu, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS menyambut baik kebenaran aktiviti solat jemaah di masjid dan surau atau upacara sembahyang di rumah ibadat selain Islam dilaksanakan tanpa penjarakan fizikal. Pengarahnya Dato' Saiful Zaman Sanggul yakin langkah sewajarnya diambil selepas perbincangan teliti di peringkat kerajaan pusat. Datuk Saiful Zaman optimis rakyat sememangnya menantikan pengumuman ini dan merupakan satu petanda baik bagi semua lapisan rakyat termasuk pihak kepimpinan. Beliau bagaimanapun mengingatkan semua pihak agar terus mengamalkan disiplinkan diri bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan diri, keluarga dan komuniti. Ini termasuk mematuhi segala prosedur operasi standard SOP terkini yang bakal diumumkan dalam masa terdekat. Sudah tentunya kepimpinan negeri kita sudah ada perbincangan di peringkat kerajaan dan kita tunggu sahaja kerana seperti yang saya sebut awal tadi ialah kita rakyat Malaysia ini khasnya untuk negeri Sabah ini ialah kita mendukung dan kita sokong. Datuk Saiful Zaman menyatakan demikian kepada RTM selepas menghadiri Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian pedalaman bawah 1443 Hijriah di Dewan Kampung Pimpim Membakut. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM Sabah komited membuka peluang perniagaan kepada sahabat AIM di setiap daerah bagi meningkatkan pendapatan mereka. Pengarahnya Jahinin Siman berkata, antara inisiatif AIM adalah membantu sahabat AIM berjualan di tamu mingguan AIM. Setakat ini, tamu mingguan AIM telah diwujudkan di daerah Beaufort, Kota Belud, Tambunan dan wilayah Persekutuan Labuan. Ruang seumpama menjadi platform kepada sahabat AIM memasarkan produk masing-masing. Untuk AIM secara spesifiknya, kita mengharapkan ruang perniagaan seperti ini akan memberi ruang kepada sahabat untuk memasarkan produk-produk mereka dan seterusnya menambah pendapatan dan secara tidak langsung akan mengembangkan operasi AIM di daerah Beaufort dan sekitarnya lah.
Jahinin berkata demikian kepada media selepas melawat pembukaan tamu AIM Lumadan Sejahtera di Bandar Minggo, Beaufort. Kami mengharapkan agar tamu ini berkekalan sehingga ke tahun-tahun seterusnya, dan kami juga mengharapkan agar peniaga-peniaga daripada sahabat AIM ini akan memberi kerjasama yang berterusan lah. Sebab di sini kadang-kadang yang masalah dia kan orang ramai belum tahu lagi. Mungkin akan datang, insya Allah lah ramai yang akan datang di sini. Kalau kita war-warkan di Facebook kah, di manakah media sosial kan, insya Allah. Ya. Jualan hari ini alhamdulillah memberangsangkan walaupun pelanggan pun belum berapa ramai tahu. Wani sarankan jom datang pergi Bandar Minggo pada setiap hari Jumaat. Tamu minggu pasar sahabat AIM. Tamu tersebut selaras dengan hala tuju AIM iaitu memastikan konsep satu tamu AIM satu daerah dapat direalisasikan kerana sebahagian besar sahabat AIM merupakan peniaga kecil berhadapan masalah memasarkan produk. Peranan dan visi Taman Banjaran Crocker akan terus diperkasa sejak ia diwujudkan pada tahun 1984. Taman berkenaan mempunyai keluasan 139,919 hektar yang meliputi 8 daerah iaitu 2 kali keluasan Pulau Singapura dan diwartakan di bawah enakmen Taman-Taman 1984. Menurut pengarah Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Dr. Maklarin Lakim, antara pencapaian tertinggi Banjaran Crocker ialah diisytiharkan sebagai Rizab Biosfera di bawah Program Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO pada 12 Jun 2014. Jelasnya, ia merupakan pengiktirafan berprestij dan membanggakan dengan penglibatan langsung komuniti sekitar banjaran berkenaan. Dr. Maklarin berucap merasmikan sambutan Hari Pewartaan Taman Banjaran Crocker kali ke-38 di Keningau. Tambah beliau, sebanyak 13 pelan tindakan terkandung dalam Pelan Pengurusan Rizab Biosfera Banjaran Crocker RBBC untuk direalisasikan menjelang 2029. Antaranya memastikan perlindungan biodiversiti, pembangunan mampan, penyelidikan dan pendidikan serta pembangunan ekonomi komuniti melalui ekopelancongan. Paparan itu mengakhiri berita Pagi Sabah. Keluarga Malaysia dapatkan vaksinasi bagi melindungi diri dan keluarga daripada COVID-19. Saya Nur Hazimah Radik. Assalamualaikum dan salam hormat. Bangkis anak-anak Sabahan, sekali bangkis tukar posisi. Cantik gaya menawan hati.